Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 77, surat 77 baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, yaitu pangkat yang ketiga, bahawa tiada lemah ia, bahawa tiada lemah ia seseorang daripada berperang, berperang melawan akan hawa nafsu. Maka sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Yang membangkitkan akan agama ni daripada akal dan juga malaikat. Yang membangkitkan kepada hawa nafsu itu syahwah nafsu dan juga syaitan. Tetapi terkadang menang yang menyuruh kepada agama, dan iaitu yang menyuruh kepada agama ni akal. Pada ketika itu, pada ketika menang yang menyuruh kepada agama hasil oleh sabar. Dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu tentera syaitan keinginan, syahwat, dan yang menyuruh kepadanya kepada keinginan. Dan pada ketika itu, pada ketika menang tentera syaitan, telah lupu oleh sabar, telah hilang oleh sifat sabar. Pangkat yang ketiga daripada tiga pangkat sabar. Pangkat yang ketiga ni yang pertengahan. Pangkat sabar yang paling tinggi adalah pangkat yang pertama. Itu pangkat sabar yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Kemudian pangkat sabar yang kedua yang kita baca minggu lepas, itu yang paling rendah sekali. Kalau kira-kira tak ada dah kesabaran di saat tu, sebab pangkat yang kedua yang paling rendah ni, kalau dikira ini sudah sampai pangkat hayawan. Pangkat hayawan tu paling rendah sekali, yang menang semata-mata hawa nafsu sahaja. Yang menyuruh kepada agama daripada akal, daripada malaikat, daripada ilmu, kalah sentiasa tu. Yang menang hawa nafsu,
Yang menang adalah syaitan. Itu pangkat yang kedua yang dikatakan paling rendah, yang mana menjuru kepada keinginan nafsu, daripada nafsu sendiri, daripada syaitan. Hak tu sentiasa menang. Yang menjuru kepada agama, akal, malaikah dan juga pada agama, sentiasa kalah. Ikut hawa nafsu semata-mata, mengikut oleh hati akan tentera syaitan semata-mata. Hak ni yang paling rendah sekali, yang mana mereka duk pangkat ini adalah daripada puak yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami, oleh Allah, akan api neraka jahanam daripada jin dan manusia sekaliannya. Tu hak pangkat yang paling rendah sekali. Semata-mata turut nafsu, semata-mata turut nafsu, turut tipu daya syaitan. Yang mana terdahulu didatangkan dua tandaan. Hak pangkat sabar yang kedua yang paling rendah. Kalau kita sudah turun pada pangkat hayawan, yang mana turut nafsu semata-mata, dia ada dua alamat didatangkan. Alamat yang pertama, ada keinginan untuk bertaubat, tetapi nak taubah ni kira payah dah. Banyak dosa sangat-sangat. Banyak dosa sangat-sangat. Nak bertaubah ni kena selesai dosa kesalahan dengan Allah, dosa kesalahan yang berkait dengan manusia. Nak balik semula taubah, dikata tak ada jalan dah, tak ada ruang dah dianya. Dosa dengan Allah tinggal kefarduan, semayang tinggal, puasa tinggal, kena qada kembali semua sekali tu. Tak ada benda dah, dia kata. Dosa yang berkait dengan anak Adam pula, kena minta maaf seorang-seorang. Hak minta maaf ni hak berkait dengan diri seseorang, berkait dengan agama seseorang, berkait dengan maruah seseorang. Kalau banyak kesalahan dengan anak Adam berkait dengan harta, bukan hanya minta maaf, kena kembalikan semula lah. Allah nak kembali macam mana lah. Banyak harta orang dia tipu apa semua. Ni dia tak ada jalan dah nak taubat, tak jalan dah nak taubat. Ni hak alamat, hak ni hak akan dipenuhkan dalam neraka jahanam ni. Ni hak mana hak ni menang nafsu semata-mata ni, menang tentera syaitan semata-mata, putus asa dia daripada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk nasihat, mikir juga di hati. Mati bila-bila masa, takkan nak mati dengan dosa gini. Takkan nak mati dengan sentiasa ikut nafsu sendiri. Tidak ikut akal, malaikah, ilmu tak turut, tu nafsu semata-mata. Nak mati gini, mari telitah di hati nak bertaubah. Tapi nak bertaubah ni, lah. Yang pertama, nak bertaubah daripada dosa besar jahil fardu ain. Sebut kata belajar fardu ain tu, dia sudah banyak jahil ni nak kena belajar. Belajar pula asah tak ada langsung, kosong. Apa yang dibicarakan, satu benda pun dia tak faham. Faham tak ni? Bila nak bertaubah, dinasihati. Yang pertama-tamanya taubah daripada dosa besar jahil fardu ain, kena belajar. Dia pun nak belajar lah. Dak pergi masjid pun sekarang ni, buka kawan-kawan bagi rakaman pengajaran. Dia dengar tu, tak ada benda yang dia boleh, dia tak faham pun, sebab tak ada asas langsung. Orang yang tak ada asas langsung ni, tak ada sungguh. Bukan cakap main-main, tak ada sungguh, tak ada asas. Bicara bab ilmu tu dia macam tak nak pergi lah. Ni
nak pergi dah. Nak bertaubat, nak balik dalam ilmu, tak nak pergi dah, dia kata. Pakai dak lah. Ini orang yang turut nafsu semata-mata. Tidak turut akal, tidak turut suruhan kebaikan dan malaikat. Turut nafsu semata-mata. Jangan kita faham turut nafsu semata-mata ni hanya orang yang terang-terang tinggal semayang, tinggal puasa, joli. Tu iyalah tu. Tu nafsu lah tu. Semayang tak peduli, puasa tak peduli, duduk berpoya-poya, tu memang terang nafsu. Tapi macam mana dengan orang yang bersembahyang? Dia bersembahyang ni turut akal, turut ini malaikat, turut ilmu yang menyuruh pada agama ke tidak? Yang menyuruh pada agama ni, agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Yang menyuruh pada agama, dia kena balik pada ilmu agama. Itu mereka yang turut agama, ikut agama, bukan turut nafsu. Jadi walaupun di semayang sekalipun, dia belajar tak ambuh, cerita bab ilmu dia gelak gambar, dia pun pakai dah pakai gini dah. Lepas tu dia pakai buah nafsu dia, tipu dia syaitan. Ni ayat popular ni. Tuhan tahu kita jahil, janji kita ikhlas, Tuhan terima. Ni ayat popular ni. Ayat popular. Ayat ni ikut agama ke ikut nafsu syaitan? Tuhan tahu kita dia ni jahil. Bukan Tuhan tahu mu jahil, bukan Tuhan buat mu jahil. Itu kotak-kotak. Memang Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu kamu tak mau belajar. Lepas tu kita buat dengan ikhlas. Ikhlas apa? Apa dia ikhlas? Belajar ilmu tasawuf. Ikhlas tak ikhlas pun buat betul tak dengan ilmu fiqh. Ikhlas tak ikhlas pun akidah betul ke tak? Kalau kata walaupun jahil, Tuhan tahu dia jahil, janji dia buat ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas ni kerana Allah lah, bukan nak pujian. Kemudian kamu buat tu betul ke tak? Memanglah banyak tak betul, sebab Tuhan tahu dah saya jahil. Itu ikut nafsu ke ikut agama seumpama tu? Dah jahil belajar lah. Allah belajar ditutup dia serendar dah. Ni hak golongan alamat yang pertama ni. Orang yang putus asa, orang yang binasa. Orang yang putus asa, orang yang binasa lah kita ni sebut. Dan memang ada orang semayang tak tinggal, belajar ditutup buku, disambung, dia kira tak ada nak masuk, tak reti, tak faham, pening. Ayat tadi dia guna Allah Ta'ala tahu dia jahil, janji dia buat ikhlas, Allah Ta'ala terima. Itu nafsu dia, ditipu oleh syaitan. Itu bukan minhajul abidin, bukan jalan orang mengabdikan diri akan Allah. Jalan orang mengabdikan diri akan Allah, ilmu yang pertama. Barulah turut agama, bukan turut nafsu. Barulah menang agama, bukan menang nafsu. Itu alamat yang pertama. Hak alamat yang kedua pula, orang baca mengelupahnya, hak golongan yang paling rendah ni, yang akan dipenuhkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alamat yang kedua ni pula, ni tak mikir langsung ni, tak ada mikir langsung, tak ada keinginan langsung nak bertaubat, tapi dia duduk sanduk Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun dia tak taubat, syurga Allah luar. Kalau dia masuk syurga seorang, takkan sepik syurga. Ni sama lah juga ni. Ni tak peduli langsung ni. Tambahan pula kadang-kadang hak mereka bicara, janji iman ada. Ni jadi golongan murji'ah. Golongan murji'ah ni, dia janji letak atas iman je. Letak atas iman je. Hak lain daripada dosa, Tuhan ampuni. Hak dosa syirik je Tuhan tidak ampuni. Penting jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah. Lepas tu taat-taat tak buat pun.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yang Allah tak ampun hanya kesyirikan saja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukan akan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah bagi siapa yang ia kehendak. Dia kehendak siapa? Dia bunuh dia. Ni. Ini pun sama lah ni. Ini akan dipenuhkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kira berat lagi lah. Taubah pun tambah digantung ke Tuhan. Hak pertama tu dia kira nak kembali pada agama. Tapi kadang-kadang bila sebut kata patutlah orang nak balik pada agama ni, jangan kita berat lalu. Kamu nak bertaubat, kamu dah semayang lama tu, kamu kena kira semula semayang kamu tu, kamu kena qada balik habis semayang kamu tu, menung dia. Lepas tu puasa tak pernah lagi daripada muda. Kena kira tu. Dia cerita berat lalu dah. Menung kawan tu. Nak bertaubat. Tak ada. Tak nak pergi dah kali tu. Kamu dulu kerja kamu banyak menipu orang. Menipu orang, lipat harta. Kena pulangkan balik harta orang tu. Nak pulang balik macam mana hok ditipu tu habis licin dah. Kena bayar secara angsuran, betul kena minta halal. Pakai doa. Ni. Berat lalu dah awal-awal. Tu kena perlahan. Cerita berat. Tapi kadang-kadang bagi orang ni, bukan kata hok cerita bab taubat tadi, cerita bab ilmu pun berat dah. Kena perbetulkan bacaan sembahyang, cari guru perbetulkan rukun-rukun kauli, takbir kena comel, Fatihah kena comel, tasyahud kena comel. Pun kadang-kadang setengah orang dia rasa macam berat tau. Nak buka mulut, nak baca Fatihah depan orang ni dia rasa macam ada ni. Tambahan pula bukan muda-muda tua dah. Pergi perbetulkan baca Fatihah dia nak sembahyang. Akhirnya nak balik kepada taubah ilmu, jalan ilmu pakai doa ni. Kau tak ambil sungguh ni. Pihak surau sendiri cari guru Quran. Pihak surau cari guru Quran. Nak betul Quran, nak betul Fatihah je, bukan nak suruh nak ngaji Quran, nak betul Fatihah je. Nak betul Fatihah. Yang guru Quran tu nak suruh ngaji Quran tak sanggup dah. Sebab dia kelas penuh sangat dah. Tapi oleh kerana hak ajak tanah murid dia juga, mintalah tangguh kelas tempat lain, mari 2-3 kali je. Bukan nak suruh ngaji Quran, nak suruh betul Fatihah je. Mari lagu ni. Diminta oleh anak murid ni, lari belaka. Tinggallah 3-4 orang hak bukan sasaran. Ada ni hak 3-4 orang tu orang tambuh dah ke dianya, tahu dah dia belajar Quran. Cuma 3-4 orang ni panggil apa? Dipanggil what denok. Bukan panggil denok. Denok bukan. Ji ada dah denok. Haji duduk jauh pun, duduk dekat sikit. Orang muda tak boleh harap duduk dekat tahu dia nak? Tanya dia. Dia muda lagi tu. Tak tahu dia buat denok, kan? Maaf. Tahu denok. Buat upang. Ni orang KA ni. Orang Terengganu ni. Dah tahu buat denok. Buat upang lah. Mana ambil 3-4 orang ni, mari duduk depan dulu, mari duduk depan dululah biar dia mula. Walah waktu tu tak musyari pun ambuh pun ke dianya. Sebab dia pandai dah. Ni nak betul Fatihah je. Tapi wak upang, wak denok duduk kat depan. Hak sasaran tu pakak balik belaka. Pakak balik tambuh buka mulut depan guru. Tambuh. Tak pernah balik lepas maghrib. Sampai isyak duduk sembang je. Surah tu tak ada kelas mana. Sebulan 3 kali gitu je jemputan. Tak pernah balik habis. Kalau lagi duduk luar lah. Panggil masuk, pas sudah masuk.
Akhirnya 3-4 orang hok denok lah, hok upang tu, hok bukan sasaran. Ada ni. Ni ni. Semai dok tinggal punya waktu dok tinggal ni. Nak balik pada ilmu setakat tu saja. Setakat nak comel hok bacaan wajib je. Ni kadang-kadang hok ni hok putus asa ada dah pakai biar. Tuan nak terimalah, tuan tak ambuh sudahlah. Tu kata bahagian masing-masing. Nasihat macam mana pun payah. Jadi sebut kata nak bertaubat balik pada ilmu, pakai dak dah. Belajar ilmu tauhid tak faham. Belajar ilmu fiqh payah. Belajar ilmu tasawuf tak jijak dia kata. Tak sapa dia kata. Biasa je ke ni? Betul? Tak dia kata. No, bertaubat kembali pada Allah. Nak bertaubat syarat utamanya ilmu. Cerita buat ilmu nak dengar juga sikit-sikit, tapi tak boleh nak teruk. Lepas tu pakai berundur, putus asa. Maka tu golongan yang kedua, yang mana menang nafsu semata-mata. Wa amal turut nafsu sendiri. Ibadah turut nafsu sendiri, bukan turut agama. Nafsu ni ada ketika pakat mai ramah, penuh mai ramah. Penuh mai ramah. Tak pernah mari ni, ramah mari. Lepas tu semalaman je hilang lepas dia tu. Penuh sebulan bulan Ramadan. Lepas tu hilang balik. Itu amal turut agama ke amal turut nafsu? Itu amal turut nafsu, budaya tradisi semata-mata. Adakah agama turut agama ni mari masjid malam disebut Syaban saja mari masjid? Agama turut gitu? Agama suruh gitu? Syaban ti mari masjid, malam lain nak mengajar pun bunyi speaker kuat pun peduli apa? Dia pasang TV dengar berita rumah dia kuat-kuat, tak peduli. Adakah agama menuntut di Syaban pakat mari lelaki perempuan di masjid? Ada agama suruh gitu? Tak ada. Lepas tu turut siapa gitu? Turut nafsu yang diperdaya oleh syaitan. Penuh. Main dah apa tu? Main nak baca Yasin. Fatihah pun belum tentu lagi comel nak baca Yasin. Baca Yasin tanpa ilmu, itu turut agama ke turut nafsu? Tak. Quran ni kalam Allah. Yasin ni jantung Al-Quran. Besar Yasin ni jantung Al-Quran. Kita nak baca Yasin, turut ilmu agama ke nak baca gitu? Baca gitu je kita panggil turut agama ke turut nafsu, turut orang ramai gitu? Sama lah juga Ramadan pakat awak ibadah, nak semai tarawih, nak apa, hak kewajipan tak semai fardu beres dah ke? Tak peduli, tak percaya pun. Itu turut agama ke turut nafsu? Hak golongan kedua paling rendah kita baca minggu lepas ni, jangan hanya nampak hak tak peduli ke semayang langsung. Hak tu jelas sangat. Hak ni hak tak jelas mana ni. Semayang tak tinggal, tapi sebenarnya sama je. Sebab pada hukum syarak, orang semayang tanpa ilmu tidak melengkapkan syarat rukun, syarat dia menghukumkan belum sembahyang. Waktu Nabi kata fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sembahyang, kata Nabi pada Khalid bin Rafi'. Sahabat semayang salah 3 kali dia buat, Nabi kata kamu belum sembahyang. Itu syarat. Semayang tapi ilmu tidak melengkapkan syarat rukun dipanggil belum sembahyang. Sama je dengan orang tak semayang bang. Turut apa? Turut nafsu, bukan turut agama. Tunjuk jalan agama, pakai dok, payah, susah. Tu hak golongan yang kedua, pangkat yang kedua, hak paling rendah, yang menang nafsu semata-mata, yang akan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah selagi memenuhkan oleh kami oleh Allah akan api neraka jahannam dan jin dan manusia sekaliannya. Mana? Ni golongan yang paling rendah ni. Hak turut nafsu semata-mata, bukan turut agama. Ini kepada hak pangkat yang ketiga. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan.
Hak tinggi hak pangkat yang pertama. Hak rendah hak akan dipenuhkan dalam neraka, hak tu pangkat yang kedua.